Okay, Assalamualaikum semua. Ni saya tengah buat inti untuk kari pap kita hari ni. Yang pertama sekali tadi saya dah panaskan kuali. Saya tumiskan 1 biji bawang besar yang didadukan dengan halia, sedikit hirisan halia. Kita masak dulu kita punya bawang ni agak sampai garing. Okay, lepas tu ni saya sediakan rempah kari daging dalam 2 sudu besar. Okay. Lepas tu saya ada ni ya, jintan manis, bunga lawang, sedikit bunga cengkeh dan 1 batang kulit kayu manis. Okay, kita tumiskan semua sekali. Rempah kari ni kalau nak pedas boleh lebihkan lah, tapi saya gunakan 2 sudu pun dah cukup ni. Okay, dah agak garing, kita masukkan saya ada daging cincang untuk bagi maniskan kita punya, sedapkan kita punya inti. Okay, kita masak dulu sekejap kita punya daging ni. Tadi lepas dah tumis daging sekejap, lepas tu kita masukkan kentang ni. Saya potong dadu 4 biji kentang dan kita masukkan air. Kita nak rebus dia sampai kentang lembut, sampai kentang empuk lah. Okey. Dan sambil-sambil tu boleh sediakan ni kita punya hirisan daun bawang dengan daun sup nanti untuk tabur di masa akhir, nanti dah kering nanti. Ini garam dan gula secukup rasa. Okey. So sekarang sementara nak tunggu daging kentang ni empuk dan lembut, saya nak sediakan bahan-bahan untuk buat kulit kari pap pusing. Yang pertama ni ada 2 cawan setengah tepung gandum. Ni 1/4 minyak, tapi saya gunakan pelanta kita cairkan. Lepas tu minyak ni kita campurkan dengan secubit garam sikit. Okey, lepas tu air kita agak-agak nanti je. Okey, ni minyak panas. Kita masukkan dalam kita punya tepung ni. Okey. Lepas tu kita nak uli ni Ni air ni secukup rasa je, agak-agak je, jangan masuk banyak air, masuk sikit. Sampai kita boleh uli jadi dough Tak sedap tadi rasa. Okey, tak apa. Sikit lagi air. Jangan banyak-banyak sangat air, nanti kan terlembik. Dough awak kan tak boleh nak buat ni. Okey. Tepung ni awak buatkan dia jadi macam 3 bahagian je lah boleh ni tak banyak pun boleh. 3 bola besar ni. Awak jadikan dia macam 3 bola ni. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita nak rehatkan dia sekejap. Lepas tu, step berikutnya, ini untuk dough luar ni, kalau kari pap pusing kena buat 2 dough. Satu yang luar, satu dalam dia. Yang dalam dia, awak gunakan 1 cawan setengah tepung gandum. 1 cawan setengah tepung gandum. Yang ini kita nak gunakan dengan setengah cawan margarin. Setengah cawan margarin. Yang ini kita buat apa? Kita nak buat macam kita buat pastry. Kita nak jadikan dia dough yang lembut, tapi adunan margarin dengan tepung saja. Ini macam kita buat serbuk roti tu. Kita uli juga sampai boleh, kalau boleh biar jadi dough lebih senang. Kalau nak masukkan serbuk roti yang
seroi-seroi itu boleh juga, tapi susah sikit nanti nak handle. Nak mudah sampai dia boleh jadi berbola jugalah, lebih senang. Tadi kita dah ada 3 bahagian tu, yang ni pun kita jadikan 3 bahagian juga. Okey, ni satu bahagian. Okey, ni kita betul-betul buat bersihkan. Okey, dah siap. Ni kita rehatkan sekejap dalam 10 minit. Dua-dua ni. Inti yang dah siap tadi, okay, kita sejukkan sekejap. Okay, jangan sampai hancur sangat, kentang ni tak sedap. Biar kita gigit ada rasa kentang-kentang lagi. Okay, sekarang saya nak buat dough untuk tadi ni. Kita ambil yang tadi yang besar tadi ni. Kita bulatkan macam ni sikit. Lepas tu kita ambil yang tengah tadi. Kita tutup dia. Masukkan dalam tadi Masukkan dalam dia. Tutup. Okay, kita biar sekejap. So sekarang dapat macam bola ni kan. Okay, ni kita nak buat teknik nak mencanai. Kita dustingkan kita punya meja. Okay, kita pakai papan ni buat canai dia. Dah macam ni, kita gulungkan dia. Ni kita biarkan sekejap. Ini saya punya dough yang ketiga saya. Jangan terbalik-terbalikkan tepung awak ni. Ikut je apa ni, satu arah je, macam ni je. Tepung tu jangan balik-balikkan. Faham tak? Okey, nanti dia punya pusingan nanti tak jadi nanti. Okey, dah. Ni saya gulung. Okey. Kita ambil yang pertama tadi balik. Yang pertama tadi kan kita gulung ni kan. Dia ada banyak cara sebenarnya kalau ada orang buat pusing ni, ada yang buat bukul dan sebagainya. Ni tadi kita gulung tadi. Okey, lepas tu ni kita canai memanjang macam ni. Jangan bagi nipis. Okey. Masuk tentang, nipiskan lagi sikit. Lepas tu kita gulung semula. Okay, ni kita tepikan dulu. Okay, selain daripada kita buat kari puff ni, saya suka buat banyak. Selain daripada kita pakai inti buat kepak pusing. Kalau kita malas, kita tak nak buat kepak pusing, kita boleh guna ni je. Kita buat puff pastry je. Kita kulit puff pastry. Okay, yang ini senang je lah kita awak ambil sekeping kulit. Tapi yang ni pun awak canai juga supaya dia nipis. Okay. Kan biasa makan kat puff pastry kan dia besar ni lebih kurang kan. Okay, so nanti kita
bagi dia sama besar lah. Sama besar. Okey, lepas tu buat apa? Kita biasa kalau di kedai dia letak je inti kat tengah. Okey, ni tutupkan je. Tapi kalau pakai puff pastry kita tak apa? Kita tak lem dia, kita pakai sudu je, garpu je. Okey, buat keliling dia. Okey, macam ni je kan. Nanti kita masak baru dia naik kan. Sama yang tadi, 3 lapis. Okey, so kita seal ujung dia guna garpu. Tengok tekan ni sampai dia tumpukan ke bawah dia 2 lapis. Okey, kalau untuk yang pastry ni kita kena apa? Atas dia kena sapu dengan butter lah. Okay, saya susun kat sini. Okay. Selain pada pakai pastry ni, ini nanti atasnya sapu butter. Sapu dengan margarin sikit. Supaya dia nampak dia lebih cantik . Okey. Cara kedua yang saya suka buat di rumah yang mudah, kita guna kulit roti canai kawanku. Okey. Ini pun mudah juga, dia jadi lembut juga ini. Tapi ini kita boleh, kalau kulit roti canai ni boleh sama ada nak bakar ataupun nak goreng. Oh boleh, dua-dua boleh. Ambil sekeping kulit roti canai ni. Okey, tapi ni nanti awak belahkan dia. Roti canai ni belahkan 4. Awak agak-agaklah sama besar kat sini. Dapatkan 4 macam ni. Okey, ambil satu. Tapi dia kena pastikan kulit ni sejuk . Kalau dia dah lembut nanti dia cepat dia dah berair. Hubung inti. Okey, macam ni. Bentukkan dia 3 segi. Okey, ni saya nak tunjukkan. Kalau banyak sangat inti ni kurang sikit. Tunjukkan awak. Okey, kita nak klip nanti, kita tutup. Tengok saya nak klip . Ni kena pandai klip. Ada klip, tekan, picit. Kalau kulit roti canai ni kita boleh klip sebab dia lembut. Kalau yang tadi pastry, kalau kita klip nanti dia rosakkan dia punya lapisan pastry dia. Dia tak naik nanti. Okey, ni susun kat sini. Ni tadi kita dah rehat tadi sekejap. Okey, sekarang kita duduk, kita potong. Bagi lagi sini. Okey, ni kita punya tadi kan. Kita boleh juga ambil tepung sikit tadi. Tampal lagi macam ni. Ni kita nak canai dia jadi bentuk bulat. Okey. Siapa yang pandai klaim karipap? Kita ambil gambar sini. Okey, ni tadi dah masuk, dah lensikkan minyak sikit, kita bakar yang ni . Dia pun satu kemahiran tau, nak canai ni dia bulat . Bukan senang juga. Kalau awak tak biasa canai, tak jadilah bulat .
Okay. Saya tak suka kalau meniaga karipak tu bentuk lonjong lah, bentuk petak lah, bentuk gemuk bulat lah semacam. Kau tengok karipak bentuk dia ada lonjong Ibu Inti. Bentuk karipak yang betul bentuk dia macam ni nampak dia bentuk lonjong macam ni. Jadi kalau punya tepung ni tak bentuk bulat, buang supaya bentuk bulat betul, tak apa juga, nanti masa warna clean jadi kena bulat juga ubah-ubah juga. Okey, ni saya tak inti dulu semua. Okey, ni seterusnya cara nak clean. Awak boleh clean, tekan satu, tolak ke atas, tekan, tolak ke atas, tekan, tolak ke atas. Agak tekan, tolak, tekan, tolak, tekan, tolak. Nampak perlahan. Okey. Kalau dah biasa boleh laju-laju. Okey, kita pakai ibu jari awak ni, tekan, tolak, tekan, tolak, tekan, tolak. Tada!